Hello everyone, welcome back again. Kita sambung ya perbincangan kita hari ini tentang homeostasis dalam haiwan. Okey ya. So homeostasis ini juga berlaku dalam haiwan, bukan sahaja dalam manusia tetapi juga akan berlaku dalam haiwan. Okey ya. Kita lihat bagaimana beberapa contoh haiwan ya menjalankan proses fotosintesis untuk mengekalkan perubahan yang berlaku dalam badan mereka, contohnya suhu lah. Okey ya. Kita lihat bagaimana haiwan-haiwan ini mengawal suhu badan mereka apabila terdapat perubahan pada suhu persekitaran mereka. Okey ya. So haiwan-haiwan seperti kucing dan anjing ini dia tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. So hanya mempunyai, saya catat ya, okey, mempunyai kelenjar peluh di tapak kaki sahaja. Di tapak kaki sahaja. Okey ya, inilah bagi anjing dengan kucing lah. Okey ya, bagi anjing dengan kucing. Okey ya. So mungkin kamu akan lihat ya kenapa dia macam contohnya kucing lah. Okey ya. Dia suka jilat apa kita kata bulu di badan dia. Mengapa dia suka jilat bulu di badan dia? Okey ya. So kucing ni dia menjilat bulu di badan, okey ya, bulu di badan, okey, supaya suhu badan berkurangan lah, okey, supaya suhu badan berkurangan, okey ya, sebab tu dia suka menjilat bulu dia. Kadang-kala bulu dia tegak, okey ya. Bulu kucing menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Okey ya. So kita boleh lihat ya, bulu kucing menegak ya. Menegak apabila kesejukan. Sama seperti kita lah, okey ya, untuk memerangkap haba. Okey ya, memerangkap haba. Okey ya, dan memanaskan badan dia lah. Manakala kita selalu lihat anjing tu dia menjelirkan lidah ya. Dia sebenarnya menjelirkan lidah tu untuk membebaskan haba berlebihan daripada badan supaya suhu badan dia berkurangan lah. Okey ya. So kita ambil contoh anjing, dia menjelirkan lidah. Okey ya, menjelirkan lidah untuk apa kita kata mengurangkan suhu badan, membebaskan haba bagi mengurangkan suhu badan. Mengurangkan suhu badan dia lah. Okey ya. Kita lihat contoh-contoh haiwan lain juga. Okey ya. Inilah cicak ya. Kita lihat bagaimana cicak pula mengawal atur suhu badannya apabila suhu badan dia, suhu persekitaran dia berubah lah. Okey ya. So kita lihat apabila persekitaran dia sejuk. Okey ya, apabila persekitaran dia sejuk. Okey. Aktiviti badan menjadi perlahan. Aktiviti badan berkurangan. Okey. Otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Okey ya. Otot berfungsi pada kadar yang perlahan.
Okey. Pergerakan pun perlahan, pergerakan dan kadar metabolisme dia rendah lah. Okey ya. So bila pergerakan berkurang, kira metabolisme dia pun berkurang lah. Okey ya, kadar metabolisme dia berkurang. Kadar metabolisme berkurang. Dan suhu badan menurun. Suhu badan menurun. Okey. So bagaimana? Okey, ini cara dia mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran lah. So apabila persekitaran dia sejuk, okey ya, so aktiviti badan dia berkurang, otot berfungsi pada kadar yang perlahan, pergerakan dia berkurang menyebabkan metabolisme dia berkurang. So ini menyebabkan suhu badan dia menurun. Okey ya. Manakala bagi persekitaran yang panas, okey ya, persekitaran yang panas. Okey ya, ini kita bincangkan tentang haiwan yang berdarah sejuk ya. Haiwan yang berdarah sejuk. Okey ya, cold-blooded animals, cold-blooded animals. So selalunya suhu badan dia mengikut suhu persekitaran. Okey ya, dia bukan macam mamalia ya. Contohnya macam manusia, haiwan, mamalia, kita cuba kekalkan suhu badan kita kepada optimum. Tetapi bagi haiwan yang berdarah sejuk, suhu badan dia akan mengikut ya suhu persekitaran dia. Okey ya. Sebab tu ini cara dia mengawal atur suhu badan apabila suhu persekitaran dia berubah. Kalau sejuk, kalau persekitaran dia sejuk, suhu badan dia pun turun. Kalau persekitaran dia panas, suhu badan dia pun meningkat. Okey. Kita lihat jantung berdegup dengan cepat. Okey. Jantung berdegup dengan cepat. Okey. So pergerakan menjadi lebih pantas. Pergerakan menjadi lebih pantas. Kadar metabolisme meningkat. Kadar metabolisme meningkat. Okey ya, suhu badan dia pun meningkat. Suhu badan meningkat. Okey ya, saya ulang sekali lagi ya. Jangan confuse dengan homeostasis kawal atur bagi haiwan mamalia. Okey ya. Seperti manusia. Okey ya, kita cuba kekalkan suhu badan kita. Contohnya kalau suhu persekitaran kita, kalau suhu badan kita naik, kita akan cuba turunkan ke optimum 37 darjah Celsius. Kalau suhu badan dia turun, kita cuba naikkan kepada optimum 37. Tetapi yang kita bincang sekarang ialah haiwan yang berdarah sejuk. Itu sebab kamu tengok ya, kalau suhu persekitaran dia sejuk, dia akan cuba kurangkan suhu badan dia. Kalau suhu persekitaran dia panas, dia akan cuba meningkatkan suhu badan dia. Okey ya. So dia cuba mengekalkan suhu badan mengikut suhu persekitaran. Tak sama seperti mamalia. Okey. Kita sambung ya, next lesson. Kita sambung contoh yang seterusnya. Kita lihat ini ialah siput babi ya. Ini ialah siput babi. Okey. Okey, apa siput babi buat ialah, okey ya, dia selalu kehilangan banyak air melalui penyejatan air di permukaan kulit. Okey, itu masalah dia lah. Okey ya. Kehilangan air. Saya ulang sekali lagi, dia selalu kehilangan air
Okey ya. Melalui penyejatan air di permukaan kulit. Sorry ya, saya tulis balik sekali lagi, di permukaan kulit. Okey. Apa dia buat ialah dia menghasilkan bendalir. Sebab tu kamu lihat siput babi ni dia macam lembap je badan dia kan. Okey ya. Dia menghasilkan bendalir dan mencari tempat yang lembap. Dan hidup di tempat yang lembap lah. So normally kamu akan lihat dia di tempat yang gelap, lembap ya. Untuk mengurangkan ini sebab apa? Untuk mengurangkan penyejatan air. Okey ya, untuk mengurangkan penyejatan air. Okey ya, supaya dia tak kehilangan banyak air daripada badan. Okey, itu ialah apa yang siput babi buat lah. Okey. Last sekali kita lihat, okey ya. Kita lihat lebah. Okey, kita lihat lebah. Okey. Dia mempunyai lapisan kulit berlilin. Okey ya, lapisan kulit dia berlilin. Okey ya. Dan kehilangan wap air berlaku melalui spirakel. Okey ya. Selalunya dia akan mengalami kehilangan wap air, okey ya, melalui spirakel pada badan. Okey ya. So mungkin kamu tanya apa tu spirakel lah. Contohnya macam bagi manusia, peparu ialah organ pernafasan kita kan. So bagi serangga, dia bernafas melalui spirakel lah. Bernafas melalui pertukaran gas sebenarnya berlaku melalui spirakel. Okey ya. So in other words, dia bernafas melalui spirakel. Okey ya. Itu masalah dia. So apa dia buat ialah dia menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya. So dia cuba menutup spirakel, okey ya, antara dua gerakan okey ya, pernafasannya. Okey. Dan juga dengan cara ni dia dapat mengurangkan kehilangan air. Okey ya, mengurangkan kehilangan air daripada badan lah. Okey. Itu ialah beberapa contoh ya, di mana apa kita kata, cara-cara haiwani dia mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran. Kalau you nak bincang tentang contoh lain pun boleh. Contoh lain kita ambil beruang kutub ya. Beruang kutub okey. Beruang kutub tu polar bear. Beruang kutub ialah polar bear. Okey ya, polar bear. I'm sure you have seen a polar bear before. Okey ya, macam mana dia boleh mengekalkan suhu badan dia walaupun dia tinggal di tempat yang sejuk ya. Satu caranya ialah dia mempunyai lapisan bulu yang tebal. Okey ya, lapisan bulu yang tebal. Satu lagi, lapisan lemak dia pun tebal.
Itu caranya dia mengekalkan suhu badan dia walaupun tinggal di tempat yang extremely sejuk lah. Okey ya. Sebab dia mempunyai bulu yang tebal dan lapisan lemak yang tebal. Dan dari segi pemakanan, dia hanya lebih kepada makan makanan berlemak. Maknanya kalau ditangkap sea lion ke apa ke ya, dia hanya makan dia punya lemak, dia tak makan protein daripada haiwan tersebut. Okey ya, dia hanya makan lemak, tak makan daging dia. Ini sebab apa? Pencernaan protein ya, daging membebaskan banyak haba ke persekitaran. So sebab tu diet dia lebih kepada memakan lemak daripada haiwan yang diburunya lah. Okey ya, dia kurang makan protein sebab pencernaan protein membebaskan banyak tenaga ke persekitaran. Itu ialah cara-cara dia cuba mengekalkan suhu badan dia walaupun dia tinggal di kawasan persekitaran yang terlalu sejuk. Okey, itu sahaja lesson untuk hari ini. Kita akan sambung next lesson ya, esok. Okey, dengan tajuk homeostasis dalam tumbuhan. Okay, I'll see you till then. Okay ya. Thank you very much. See you in the next lesson.